Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari sama-sama kita buka majlis pada pagi ini dengan umul kita Al-Fatihah. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awan, Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS. Yang saya hormati Tuan Haji Yahya bin Ali, Yang di-Ketua PAS Kuasa Marang, seluruh jawatan kuasa masjid, hadirin muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Pertama, mari sama-sama kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan kurnianya kita dihimpunkan di Masjid Rusila pada pagi ini dalam satu majlis bagaimana yang ada di belakang tu, majlis khatam tafsir Al-Quran kali ke-32, sebagaimana disebut oleh Tuan Guru sekejap tadi. Yang kedua, sebagaimana disebut oleh Tuan Guru sekejap tadi, ini 40 tahun dah ya, bermula tahun 1976, 1986 sekali, sekarang 2016 sekali, kali kedua. Alhamdulillah, kita mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita imbas kembali tahun 60-an, 70-an, bagaimana kedudukan masyarakat Melayu Islam pada masa itu, kita merasakan bagaimana pemahaman Islam begitu cetek sekali. Masyarakat tidak kenal Islam secara menyeluruh. Orang perempuan dengan gantung berkembang, pemuda-pemuda dihibur pesta pantainya, dan juga rodak hingga bercerah dulu ya, dan orang dewasa dengan main teruknya, belaga ayamnya dan sebagainya lagi. Yang kita faham, kita semayang, bukan tak semayang, tapi amalan harian banyak bercanggah dengan pegangan agama itu sendiri. Alhamdulillah, apabila Tuan Guru balik pada tahun 1976, setelah tamat pengajian di Universiti Al-Azhar Mesir dengan sarjana, maka beliau meneruskan pengajian ini daripada ayahandanya Tuan Haji Awan pada masa itu. Dengan pengajian ini beliau telah membukakan kitab-kitab akidah, dan saya sendiri pada masa itu tak berminat juga pun ya, masih muda pada masa itu. Membukakan kitab-kitab akidah, mentafsirkan Al-Quran dan berbagai kitab lagi untuk memberi kefahaman kepada masyarakat tentang Islam yang benar, Islam yang betul. Dan akhirnya alhamdulillah, dengan pendekatan itu dan dikaitkan dengan kehidupan masyarakat harian, maka kita merasakan bahawa Islam itulah sebenarnya, sebagaimana yang kita faham sebelum ini, jauh terpesong dengan amalan harian. Maka dengan sebab itu kita kata golongan muda ramai bersama-sama dengan majlis-majlis ilmu, apatah lagi golongan tua. Dengan itu kita merasakan cukup bersyukur dengan Tuan Guru kita yang dapat, kata orang, memberi ilmu yang cukup manfaat kepada kita semua. Dengan pemahaman itu kita dapat meyakinkan diri kita dan seterusnya menyebar dakwah, menyebar maklumat, menyebar kefahaman Islam ini kepada seluruh masyarakat. Tidak mungkin kita hanya seorang saja faham, tidak menyebarkan. Puluhan ribu anak murid ya, yang dipimpin, diberi ilmu oleh Tuan Guru kita, diharapkan dapat menyebarkan kefahaman Islam yang betul ini kepada masyarakat, hingga insya-Allah satu hari kita akan lihat masyarakat kita berkembang, masyarakat kita menghayati Islam yang sepatutnya. Jadi saya tidak berhasrat untuk lebih pada itu, kerana pagi ini beri ruang kepada Tuan Guru untuk beri ucapan tentang tajuk yang telah saya sebutkan tadi pada hadirin sekalian. Dan selepas itu ada sedikit cenderamata akan disampaikan kepada Tuan Guru, dan insya-Allah lepas penutup majlis ini dijemput semua jamuan yang disediakan di Dewan Tok Guru. Jangan balik, jamuan disediakan di Dewan Tok Guru. Dengan segala hormatnya, dengan itu saya mempersilakan Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang untuk memberi ucapan kepada kita semua. Dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد نبي الرحمات وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات أما بعد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada yang paling betul. Yang dihormati pengurusi majlis Cikgu Haji Daud Yusof, Tuan Haji Yahya Ali, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kerana dianjurkan majlis untuk meraihkan kita mengkhatamkan tafsir Al-Quran kali yang kedua setelah berlalu 40 tahun. Kali yang pertama kita tak buat kali yang kedua tu. Alhamdulillah kita mengambil berkat daripada Al-Quranul Karim, kitab mukjizat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak boleh disahut cabarannya oleh seluruh dunia sehingga kiamat. Firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Al-ayah. Maka jika sekiranya kamu ragu terhadap kitab Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan membuat satu surah sepertinya. Panggillah penolong-penolong kamu, sama ada penolong-penolong itu Tuhan-Tuhan yang kamu lantik lain daripada Allah, pemimpin-pemimpin yang kamu puja, yang kamu lantik kerana mereka bijak, cerdik sangat, ataupun segala pakar ilmuan kamu dalam semuanya, semua ilmu. Kumpulkan mereka semua, buat satu surah seperti Quran. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan kamu tidak akan dapat membuatnya sampai bila-bila, takutlah kamu akan api neraka, di mana umpanya ialah manusia dan batu-batu. Disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang melawan apa? Melawan Allah, melawan Al-Quranul Karim. Dan Allah memberi berita gembira kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dimasukkan mereka dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Quran adalah kitab mukjizat. Banyak pengkaji-pengkaji bukan Islam yang ditugaskan pada awalnya untuk lawan Al-Quran, untuk lawan Islam. Bila kaji dengan bersungguh-sungguh, dengan peradaban ilmu yang sungguh-sungguh, nak cari ilmu sungguh-sungguh, Allah Ta'ala beri hidayah, mereka masuk Islam. Mereka yang kaji tak ikhlas, dia kaji Quran tak ikhlas, bukan kaji nak cari kebenaran, tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Hanya mereka yang Tuhan pilih saja dapat hidayah. Banyak kalangan yang Tuhan beri hidayah di akhir zaman ini, kalangan orang-orang bukan Islam, khususnya apabila Islam dituduh dengan membawa kekacauan dan huru-hara, melahirkan perkara yang disebut dengan Islamofobia ataupun jengri Islam. Orang takut pada Islam, menyebabkan ramai kalangan bukan Islam yang nak tahu apa dia Islam ni. Mereka beli Quran terjemahan daripada berbagai-bagai bahasa. Ramai kalangan mereka yang masuk Islam setelah mereka membuat kajian sungguh-sungguh. Bulan lepas kita dikunjungi oleh seorang bekas padri yang masuk Islam. Bekas padri yang masuk Islam.
Dia mendapat latihan di Vatican City, pusat Kristian mazhab Katolik di Vatican, di Itali. Tujuannya untuk lawan Islam. Dia latih berapa orang untuk melawan Islam. Ratus orang juga. Dia beritahu pada saya lebih kurang 50 orang masuk Islam. Di mana padri-padri yang mengkaji Quran ini masuk Islam. Lebih kurang 50 orang di seluruh dunia. Tidak ada orang alim Islam sejak jahat orang alim Islam ni tinggal agama Islam, tak ada. Tetapi padri ada yang masuk Islam. Orang alim Islam yang jahat-jahat macam mana pun, Tuhan pelihara dia, iman dia, berkat ilmu dia daripada Quran ni. Tetapi padri yang nak lawan Islam ada ilmu, baca Quran, kaji Quran, masuk Islam. Ini kehebatan Al-Quranul Karim. Saya mengkaji Al-Quran sejak berpuluh-puluh tahun. Sejak mula belajar. Dan saya menghargai kepada guru-guru yang memberi bimbingan dalam pengajian Al-Quranul Karim, khusus dalam tafsir, yang memerlukan kepintaran dalam bahasa Arab, ilmu-ilmu yang berkait dengan bahasa Arab, di mana guru yang membimbing saya yang menafsir Quranul Karim ialah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang mengajar di Masjid Madinah, mengajar Masjid Nabawi, seorang alim dari Algeria. Dia mengajar kitab Fathul Qadir ketika saya belajar di Madinah. Fathul Qadir ialah kitab tafsir yang dikarang oleh Asy-Syaukani dari Yaman. Itu menjadi panduan. Di dalamnya tafsir mengikut dirayah dan riwayah. Riwayah dan dirayah. Riwayah ialah tafsir yang diriwayatkan daripada Nabi, sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama tabi'in. Itu riwayah. Dirayah mengikut kepahaman bahasa Al-Quranul Karim dan mengikut perkembangan semasa. Itu dirayah. Di mana Quran kita ilmu yang tidak berkesudahan. Dan saya dibantu oleh banyak kitab-kitab tafsir yang lain, khususnya tafsir Ibnu Katsir yang menafsirkan Quran dengan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir Al-Qurtubi yang mengulas hukum-hukum syarak mengikut mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. Tafsir Al-Alusi Ruhul Ma'ani yang menafsirkan bahasa-bahasanya dan rahsia-rahsia Al-Quranul Karim, dan kitab-kitab tafsir yang lain. Dan saya juga mendapat bimbingan Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti, iaitu seorang ulama dari Mauritania yang bermukim di Mekah dan bermukim di Al-Madinatul Munawwarah, dalam usia yang tua, yang menghafal kitab-kitab, bukan menghafal Quran, menghafal kitab-kitab mengikut tradisi ilmu di Mauritania, menghafal kitab-kitab yang banyak memberi panduan kaedah-kaedah tafsir, khususnya kitab beliau Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, menafsirkan Quran dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan saya bukan saja mendapat ijazah daripada Universiti Madinah dan Azhar, dan istimewa mendapat ijazah daripada Syekh Yasin Al-Padani, iaitulah seorang alim Melayu kita yang tinggal lama di Mekah, tak boleh cakap Melayu. Ada orang Melayu tak boleh cakap Melayu. Syekh Yasin Padang yang dengan ihsannya dan dengan kebaikannya, walaupun saya tak belajar dengan dia, dan dia menghormati saya, memberi ijazah asanid, ijazah secara asanid, kitab-kitab yang dipelajarinya, sama kitab tafsir fiqh dan lain-lain. Kitab-kitab ini diriwayat ijazah secara asanid, dengan makna dia belajar daripada guru dia, guru daripada guru dia, guru daripada guru dia, sehingga kepada pengarang kitab yang memakan masa ratus tahun, ribu tahun, dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara asanid kitab-kitab ini Syekh Yasin Padang memberi ijazah bertulis kepada saya, dan saya mengambil berkat daripada ijazah ini. Dan alhamdulillah banyak kalangan-kalangan yang cuba membuat siasatan, khususnya pihak kerajaan. Dalam masa 40 tahun saya menerima kedatangan perisik-perisik tentera dan kalangan cawangan khas polis yang sudah bersara, dan pihak-pihak yang lain yang datang meminta ampun dan maaf kerana mereka ditugaskan untuk mengkaji tafsir-tafsir saya. Kalau ada yang salah, ada yang salah yang menyalahi undang-undang, nak diambil tindakan. Tak ada yang menyalahi undang-undang, tak ada menyalahi hukum, walaupun mereka menggunakan pasukan-pasukan daripada pusat Islam untuk mengkaji. Sekiranya ada kesilapan untuk diambil tindakan, maka tak diambil tindakan kerana mengikut budaya ilmunya, apa yang diterangkan itu telah benar,
dan betul mengikut rojakan ilmu yang muktabar. Alhamdulillah, saya maafkan mereka semua. Saya maaf. Mereka minta maaf, kita maaf mereka semua, dan sebahagian mereka sudah meninggal dunia, dah mati. Dan guru ni pak semua dah mati, dah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka mendapat pahala daripada apa yang kita tunaikan di masjid ini, kerana kita mewarisi ilmu yang memberi manfaat, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat kelebihan umat dia yang ramai. Kerana kelebihan Nabi dengan umat dia, umat yang menyambung ajaran Nabi, menyambung pesaka Nabi, Quran dan hadis, Nabi dapat pahala di alam barzah dan di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda pada hari kiamat kelak, dan berjalan dengan bendera baginda di hari kiamat kelak, sebagaimana kita istiqamah dengan perjuangan baginda dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua, dan saya ucap terima kasih kepada semua, dan kita terbuka kepada pandangan-pandangan yang membina, mengikut budaya ilmu daripada semua pihak untuk memantangkan ilmu yang kita warisi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira pada tuan guru. Begitulah kisahnya bagaimana tuan guru kita mendapat ilmu, dapat pelajaran dari berbagai-bagai sumber, berbagai tuan guru yang hebat-hebat, dan akhir ini diturunkan kepada kita semua, dan kita banyak bersyukur kepada Allah SWT bahawa kita dihidupkan zaman ini yang dapat surut serta bersama tuan guru dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Jadi untuk seterusnya, saya mempersilakan tuan guru untuk menerima sedikit curah hati daripada berbagai-bagai dewan ataupun cawangan untuk tanda ingat kepada tuan guru atas sumbangan ilmu dan sebagainya. Kalau nilainya tidak seberapa, tapi hanya sekadar tanda ingat ikhlas daripada kami. Sila tuan guru, diiringi oleh tuan Jaya. Yang pertama, saya persilakan daripada Amba Holding, gabungan kontraktor. Silakan wakilnya menyampaikan. Terima kasih. Yang kedua daripada Jawatankuasa Dewan Tuk Guru. Silakan. Apa tu? Yang ketiga daripada Pemuda Rusila, Pemuda PAS Rusila. Silakan. Wakil. Yang keempat daripada PAS Cawangan Rusila. Silakan. Yang kelima daripada Majlis Tindakan Dun Rendan. Silakan wakil. Yang keenam daripada alumni bekas pelajar Mahat Darul Quran. Sila. Yang ketujuh daripada PAS Kawasan Marang. Silakan Yang Pertuanya. Dan akhir sekali daripada Jawatankuasa Masjid Rusila, disila wakil. Saya bagi pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan guru kerana sedia menerima curah hati daripada berbagai-bagai sumber, dan mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya bagi pihak majlis memohon banyak kemaafan kalau sekiranya terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan majlis pada pagi ini.
Terima kasih kepada semua yang menjayakan program kita pada pagi ini, walaupun secara ringkas ia memberi makna yang cukup bermakna kepada kita. Dan akhirnya saya minta juga para hadirin ke Dewan Tok Guru untuk menjamu selera sebelum bersurai.